Antara yang saya minat tu teori yang berkaitan dengan kosmologi, sekarang ni disebut kosmologi lestari, kosmologi of sustainability. Juga yang berkait dengan tradisi, terutama sekali tradisi secara umum, tapi tradisi visual Melayu Islam. Kalau secara khususnya dari sisi fizik kuantum lah. Sesuatu yang masih lagi berterusan sampai sekarang, kerana bidang fizik kuantum ni bukan bidang statik, dia keep on changing, sentiasa membetulkan diri dia dan sentiasa membatalkan dapatan yang sebelum. Jadi bukan sesuatu yang pegun ya. Jadi dia sentiasa berubah-ubah, sentiasa ada sesuatu yang baru. Dan sebab itu saya minat juga. Kemudian terkait pula dengan kasih dan belas, saya ada baca beberapa literature yang menarik tentang konsep compassion yang kaitannya dengan kesihatan mental, dalam bahasa Inggerisnya beingness, mindfulness, dan kaitannya dengan healing ataupun penyembuhan. Dan saya sangat terkesan dengan proposisi oleh 3 orang adik guru ni. Alhamdulillah saya memang pernah pergi menghadap mereka. 2 orang dah meninggal, Ismail Zain, Reza Piadasa, dan seorang lagi sudah malaysia. Bukan sekadar baca saja, tapi saya pergi menghadap dan mencari mereka. Kalau Ismail Zain ni memang saya pergi ke rumahnya, saya tidur. Reza Piadasa saya pergi ke rumah dia, saya ditepuk-tepuk oleh dia. Dan memang saya duduk di sebelah dia dan dikuliahkan oleh dia. One to one ya. Juga selain malaysia, saya beranikan dirilah untuk diletir oleh beliau, pergi berjumpa dengan beliau di rumah beliau. Ini daripada penulisan mereka ya. Pertama, logika urutan dalam konsep pensejarahan barat dan seni moden tidak selari dengan kosmologi dan tradisi visual Melayu. Tidak selari. Bukan saya cakap, ini problem statement yang saya ambil kutip daripada apa yang ditulis oleh Ismail Zain, Piadasa dan Sulaiman Maesa. Kedua, tradisi dianggap lapuk, tidak maju ke belakang, tidak saintifik, tidak rasional, penuh dengan kepercayaan, tahyul atau karut. Biasalah ya, masuk tradisi Melayu. Ketiga, pemisahan bidang-bidang ilmu pengkhususan yang ekstrim dan pengasingan seni dan sains tidak menggalakkan penyatuan dan pendekatan perentas bidang. Mendepani tradisi tanpa mengambil kira sisi saintifik akan menghalang penghayatan yang lebih mendalam. Dan yang keempat, mendepani tradisi dari lensa pensejarahan dan seni moden tidak dapat membawa kepada kualiti keberadaan dalaman. Inner quality of being, bahasa Inggerisnya inner quality of being, ini istilah oleh Ismail Zain. Dan pengalaman dasar suci, primary sacred experience, ini also daripada Ismail Zain. Ia hanya membawa kepada peminjaman yang cetek, rendahan martabat tradisi. Tradisi hanya wujud sebagai kesedaran sejarah dan kajian antropologi semata-mata. Bukan sesuatu yang hidup. Ia juga mungkin dieksploitasi untuk tujuan politik yang cetek. Jadi ini antara soalan yang bolehkah menjadi persoalan lah, katakan. Pertama, bagaimana hendak kita depani tradisi, terutama tradisi Melayu ni, di luar daripada kerangka logika urutan persejarahan barat dan seni moden. Linear logic. Tanpa tertakluk kepada linear logic of Western historicism dalam bahasa Inggerisnya. Kedua, bagaimana untuk menyangkal persepsi atau tanggapan negatif terhadap tradisi, khususnya tradisi Melayu. Ketiga, bagaimana dapat dialami kualiti keberadaan dalaman dan pengalaman dasar suci untuk mengelak tradisi dari direndah-rendahkan martabatnya atau semata-mata dipinjam untuk tujuan-tujuan yang cetek. Dan keempat, bagaimana pendekatan interdisiplin dan penyatuan seni dan sains dapat dimanfaatkan agar tradisi Melayu dapat dihayati dengan lebih, saya tulis sini mendalam, tapi saya rasa lebih dekatlah pertanyaannya kan. So, ini menjadi pemacu dan juga niatlah. Niat dia memanglah nak meneroka dan menjawab soalan-soalan tadi. Tapi sambil itu, macam saya cakap tadilah, menjadi satu denai untuk saya bertaut kembali dengan tradisi, dengan tanah dan air, kembali ke arah diam dan aman, masuk serap diri dalam tarian kosmik, kita menyerah dan kita menjadi. Bahasa Inggeris dia, be.
B kan. So kaedah saya bahagi kepada 3. Ini saya ringkaskan seringkas-ringkasnya supaya kita tidak melarat. Pasal apa ni, the whole project itu senadi di rumah Tok Chu tu mungkin bermula daripada 2006, 16 hingga kini. 6 tahun gitu ya. So saya boleh pecahkan kepada 3. Pertama, pra konstruksi daripada tahun 2016 hingga 17 sebelum saya bina rumah itu. Kemudian sewaktu saya bina mungkin kurang 8 bulan begitu kerana orang yang membinanya membina 2 rumah yang lain serentak. Kemudian pasca konstruksi tahun 2019 hingga kini. Sewaktu prakonstruksi itu banyak kalilah kita buat di Jawa, di tapak seperti biasa. Ya, ini saya berkolaborasi dengan rakan saya, jiran di kampung itu, saudara Azizi dan saudara Ghazali dan juga Wakmin. Wakmin tukang lah. So saya collaborate dengan Wakmin. Jadi Wakmin ni jadi kolaborator dan guru saya lah, guru binaan. Tapi dia daripada Indonesia. Kemudian waktu yang sama saya membentuk konsep dan juga reka bentuk sama dengan isteri saya. Juga Amira, kerana Amira terlatih dalam bidang reka bentuk apa dia architecture ya, dalam seni bina di ITM. Dan of course dengan Wakmin. So it's a collaborative work lah bila kita nak design. Juga kita ambil pertimbangan tentang bahan dan kos. Dan tentulah saya bukan orang yang mewah ya. Saya pun kalau orang tanya nak beli tanah, saya kata boleh, tanah kapit lah yang saya boleh beli. Tanah kapit macam RM10, RM4, RM5 tu saya boleh beli tanah. Tanah yang lebih-lebih harga juta-juta tu tak erti. Jadi bahan tu memang saya jadikan ini satu sasaran, iaitu bahan kalau kayu tu kayu kitar semula, kayu terpakai. Kerana saya tak mampu membeli kayu-kayu yang baru. Jadi majoriti daripada bahan tu memang kita guna bahan yang diguna semula lah. Iaitu saya bekerja dengan Ghazali dan Wakmin. So pada waktu yang sama adalah kerja-kerja kreatif, saya buat lakaran di lapangan, melukis, buat catatan, buat rakaman. Biasanya bila saya buat rakaman video dan foto, saya buat refleksi dan saya akan upload dalam saluran YouTube saya. Jadi itu jadi satu dokumentasi sebab saya agak selekeh sedikit dari segi penyimpanan dan housekeeping, kerana saya boleh dengan mudah menghilangkan file-file saya. Jadi kalau saya upload dalam YouTube tu insya-Allah kan. Juga saya buat journal dan kadang-kadang saya kongsi refleksi saya di media sosial. Dan media sosial tu dijadikan satu wahana untuk saya berkongsi dan juga pada waktu yang sama saya dokumentkan proses ya. Dan saya mahu ianya tidak begitu dirancang sangat, tidak jadual, cat ke apa ke. Saya mahu ianya berlaku secara organik, sesuatu itu timbul sendiri. Juga temu bual, sembang-sembang. Dalam fasa ini memang ada masanya saya pergi temu bual lah, ataupun saya sembang dengan Najib Dawa. Memang saya dapat banyak ilmu. Kadang-kadang kita bersembang ni saja kita dapat banyak ilmu. Bukan tak semesti sesuatu yang formal ya. Kak Bara dengan Abang Rashid. Dari segi bersembang dan juga temu bual, saya juga buat temu bual dengan Dr. Chong Hong Yu ni guru fizik saya, dengan Nasir Barudin, Puan Arif, Tan Sri Mazlan, ini juga guru fizik. Kemudian Abdul Muttalib Musa, kemudian Abang Mustafa Kamal, yang ini yang membuat dinding bertam, Abang Muhammad yang membuat anyaman rotan, dan Nur Haiza Nordin, pengukir. So desain awal dia daripada rumah, apa dipanggil, rumah bujang Terengganu. Memang ambil sebiji-sebiji rumah bujang Terengganu tu ya, sebab rumah bujang ni tak ada bilik. Dan saya mencari sesuatu yang sangat sederhana. Saya tak, sebab rumah Melayu ni can be intimidating dari segi keindahan, estetika dan kerumitan ukirannya yang boleh melibatkan kos yang besar. Jadi saya mahu merendahkan kos dia. Tu saya pilih dengan anak saya, dengan isteri saya, rumah bujang Terengganu. Of course bila kita hasilkan ni, kita mahu dia kelihatan seperti rumah bujang yang asli. Tapi bila kita sampai proses costing sebagainya, rupa-rupanya walaupun rumah bujang, harganya sangat tinggi dan sangat mahal, dan mungkin tidak tinggi pada orang lain lah. Bila saya kata tinggi itu tinggi dari, untuk saya tinggi, saya tidak mampu. Jadi
saya menghasilkan satu interpretasi terhadap rumah bujang bersama dengan anak saya. So ini proses konstruksi dia macam biasalah, macam kita buat binaan lah, buat tapak, tiang, alang, atap. Ini dengan workman lah. Dan lantai dinding dengan Abang Mustafa. Saya terpaksa menunggu selama 6 bulan untuk dia berkarya. Dan dia seniman sejati gitu kan. Kalau ditanya Abang Mus sudah siap ke? Dia akan tanya, kalau banyak tanya nanti tak siap langsung dia kata kan. Jadi dia seniman kontemporari yang sejati. Dia pun rumah dia berada di tepi jeram gitu. Jadi saya tak mau kacau lah. So saya tunggu 6 bulan. Tapi hasilnya sangat bagus. Yang biasa pipe, tandas dan bilik kumbahan ini dengan workman dan akhirnya kita buat pendawaian ni. Ini ada beberapa kerja kemasan yang ini akan berterusan lah. Antaranya saya gunakan rotan Abang Muhammad dan ukiran daripada Alung. So, masih lagi sewaktu konstruksi itu saya masih melukis, catatan, buat video, foto, buat YouTube, video YouTube, membuat refleksi. Dan masih lagi terus saya bersembang dengan workman, saya bersembang dengan Abang Mustafa. Ini saya punya, saya agak sebagai adu guru tak rasmi saya lah. So ini proses dia almost like melukis kan, apa dipanggil, structural drawing kan, macam structural drawing. Workman bekerja dengan 3 orang je, 4 orang je mereka, tak payah orang ramai. Ini setelah ada rangka atap dan lantai. So workman sekarang ni dia dah balik ke Indonesia. Memang rezeki saya lah ya, kerja dengan dia. Ini Abang Mustafa, Abang Mustafa di Bagan Serai. Ini saya panggil dia karyawan lah ya, karyawan kontemporari lah. Pada saya dia karyawan kontemporari lah. Mungkin dia tidak pergi ke Binale ke Trinale ke, tapi dia tak perlu pergi sebab dia duduk di tepi jeram yang begitu indah. Pada saya dia selamba lah. Dia selamba, dia sangat selamba, tak perlu membuktikan diri. Walaupun saya tunggu selama 6 bulan, tapi apabila bertam dia siap, bertam itu bercakap dalam bahasa alamiah, bahasa kuantum saya panggil. Bertam itu bercakap dengan cahaya matahari. Bila bertam itu berbual dengan cahaya matahari, baru saya, aduh indahnya kesenian ini. Bila bertam itu di rumah Abang Mus itu mungkin tidak nampak sangat kan, dia tengah ni kan. Bila dipasang, kemudian bila bertam itu berbual dengan matahari. Ini yang indahnya pada saya. Jadi saya malu lah, saya conceptual artist lah, saya thinker lah, begitulah. Hebat konon lah, isolation kan. Abang Mus buat kan, tiba-tiba jadi gini kan. Ada apa ni, patternnya kan, pattern yang dia bagi tahu asal dah. Kan gitu kan. Zohor ni dia tak payah ajar loceng. Halus je, halus. So itu kehalusan lah pada saya, tradisi visual kita ya. Bila dia berbual dengan anak-anak, dia berbual dengan bahan yang lain, dia jadi satu simfoni yang bersinergi dengan seluruh alam. Yang ni Abang Muhammad, adik kepada Abang Mus, ini dia punya rotan ya. Apa dia panggil? Meja rotan. Tapi meja rotannya ada multiple Fibonacci spiral. Jadi bila saya tanya dengan dia, mana Abang Mat dapat idea ni? Dan dia kata dia tiru daripada Thailand. Dia pergi Siam, dia tiru daripada Thailand. Dia orang ni tak cakap ni kan. Tapi saya kata macam mana Abang Mat boleh handal menganyam tu? Dia kata datang sendiri. Jadi mereka tidak akan jawab dengan jawapan-jawapan yang pandai-pandai gitu kan. Tapi mereka duduk di habitat rumah ni, di rumah ni sudah sejak mereka muda kan. Sudah bertahun-tahun. Dan kita boleh lihat sendiri anyaman Abang Mat ini bercakap dalam bahasa kosmik ya. So ini sedikitlah video untuk rumuskan sedikit
serba sedikit tentang putaran alamiah. Pasca konstruksi, saya dah dekat hujung. Okey, setelah saya siap rumah Tok Chu, masih lagi saya teruskan kalau ada peluang untuk saya bersembang atau menemu bual dan merakamkan individu tertentu yang boleh memberikan saya pencerahan tentang topik yang berkait. Masih lagi meneruskan amalan kreatif. Tapi kali ini saya memberi tumpuan untuk juga berkongsi, maknanya membuat pameran dan persembahan. Contohnya seperti Empat Persepsi tahun 2019 memang saya bawa, walaupun ia pameran kumpulan, tapi saya membawa karya hasil daripada senadi di rumah Tok Chu. Dan baru-baru ini dalam pameran kumpulan juga Oasis Sensoria, juga saya hasilkan satu instalasi yang juga mempunyai tajuk yang sama, iaitu senadi di rumah Tok Chu. Dan mungkin insyaAllah kalau ada rezeki saya akan cuba buat satu pameran solo khusus berkaitan dengan senadi di rumah Tok Chu. Selain daripada itu, bila ada peluang, bukan nak duduk belagak dan sebagainya, saya rasa menjadi tanggungjawab kerana saya bekerja, makan gaji dengan duit rakyat. Jadi saya rasa ada keperluan untuk saya berkongsi kajian yang saya buat dari sisi yang ilmiah. Sisi ilmiah ni, saya ada kesempatan saya cuba membentangkan kertas kerja. Contohnya dalam Converge di Solo secara online tahun 2019, yang itu saya beri ucap pertama. Kemudian dalam ICLK, International Conference of Local Knowledge, ada bentangkan satu kertas kerja di Petronas. Seminar Crypto Art di Jogja secara atas talian, saya kongsikan juga hasil kajian. Juga Safas di Shah Alam, juga secara atas talian 2021. Kemudian Golden Hour Malaysia Craft Council baru-baru ni, dan juga dengan USM Creator terkait dengan mental health. Jadi apabila ada peluang, saya kongsi dari sisi ilmiah jelah ya. Selain itu saya usahakan satu yang saya panggil Inak Ilmu. Inak Ilmu ni konsep berguru, saya berangan. Saya rasa ada beberapa perkara ada beberapa perkara lah yang sedang melanda orang kata dimensi pendidikan. Dan saya banyaklah cerita, panjang cerita, saya tak mau meleleh. Respon saya rasa molek kalau dikembalikan balik konsep berguru ini. Kerana datang berguru, pada waktu yang sama saya mengutip respon daripada tetamu. Guru ni mana menginap lah, perempuan satu malam. Saya juga membuat projek komuniti, antaranya Hero tahun 2017, kemudian kita kolaborasi instalasi tanah air, menggunakan kaedah modular, kaedah-kaedah yang berasaskan prinsip asas yang ada pada paradigma seni tradisi dan juga paradigma quantum, menggunakan pendekatan alternate shift return. Ini semua saya apply lah. Juga yang terbaru Pohon Kehidupan ini dengan Joe Hari Said dan kawan-kawan dia akan berlaku pada bulan Mei akan datang. Saya tunjuk kita, lepas ni saya akan tunjuk video ya. Tak payah dengar saya berceloteh, ada video pendek-pendek je, sependek 2 minit. Sound ada Noah? To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire, that our love between you never break apart. And we're moving away to the sea,
your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Okey, ini Sungai Sedim di Kampung Sungai Buloh, daerah Kulim, negeri Kedah. Seminggu atau 2 minggu sekali jika tak ada aral, saya dengan isteri akan datang ke sini lah. Bila di sungai ini kami cuba berdiam diri, sambil tu cuba dengar betul-betul bunyi air atau perhatikan dengan tekun corak biasan cahaya yang menari di dasar sungai itu, seolah-olah seperti satu bentuk zikir yang sangat menenangkan. Waktu yang sama, di atas permukaan air sungai,
kita dapat melihat percikan cahaya, seolah-olah kita sedang memerhatikan kerlipan begitu banyak sekali bintang-bintang. Jadi ia membuat kita merasa seperti sedang menjadi saksi kepada satu kejadian kosmik yang amat luas. Percikan yang sama, percikan cahaya yang sama itu juga boleh saya perhatikan di atas lantai rumah Tok Chu, rumah kampung saya di Sedim, Kedah. Dalam kata lain, di atas permukaan atau di atas dasar sungai itu berlaku pertemuan antara langit dan bumi. Manakala kita pula terasa seperti lupus di dalam sesuatu yang lebih hebat, yang lebih agung. Apabila kita mengalami sesuatu yang lebih besar daripada kita, sesuatu yang lebih hebat, sesuatu yang lebih agung, sel-sel neuron, terutama di bahagian dendrit atau rantingnya itu, akan membentuk satu corak. Apabila ia bercantum, ia menghasilkan sparks ataupun cas elektrik. Kalau kita kerdilkan diri kita menjadi berskala sel, mungkin kita akan dapat melihat percikan cahaya. Jadi mungkin itu jugalah yang berlaku pada diri kita. Ia membuatkan kita merasa lebih sihat. Jadi berada di dalam satu suasana yang mendatangkan rasa kagum terhadap sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih hebat, sesuatu yang lebih agung, boleh menyihatkan otak kita dan mensejahterakan tubuh badan. Itu pandangan saya lah. Bila saya melukis, saya diam. Saya diamkan fikiran saya diamkan perasaan saya. Ataupun kalau fikiran saya dengan perasaan saya itu bising, saya perhatikan. Maknanya saya sedar apa yang fikiran saya dengan perasaan saya tengah buat. Saya jadi saksi. Memang kita membuat, tapi melukis, tapi di sebalik melukis itu apa dia sebenarnya? Saya memang melukis, saya diam. Bila saya diam, daripada saya punya gelombang tu, gelombang minda saya itu, brainwave saya itu beta, saya masuk alfa. Sebab saya diam. Nak masuk alfa tu kena diam. Saya nak, kalau kita asyik fikir dalam keadaan beta wave, kita penat. Boleh macam saya, boleh tak saya excuse daripada jadi Hasnul? Saya nak excuse kejap. Saya nak jadi apa? Saya nak jadi sebahagian daripada gelombang cahaya. Saya melukis. Sebab melukis tu bila saya bermain dengan warna tu apa? Apa warna tu? Warna tu bukan pada benda. Warna itu adalah fenomena cahaya. Jadi saya diam. Bila saya diam, saya masuk, saya tinggalkan beta wave, minda bising tu, gelombang beta tu, saya masuk alfa. Alfa saya diam, saya tenang lah. Walaupun mungkin saya melukis orang, atau melukis pokok, atau melukis air, atau melukis sungai, itu rujukan saja. Sebenarnya itu pintu saja. Pintu untuk saya masuk dalam dunia apa? Dunia cahaya, dunia warna. Warna tu apa? Warna tu cahaya. Kita ni fenomena cahaya. Kita ni sebahagian daripada satu tarian kosmik, iaitu tarian cahaya. Kan? Macam kita pergi tengok wayang. Kita mabuk tengok wayang itu, termasuk dalam drama dia, kerana kita memerhatikan layar. Layar itu dia menangkap, memantulkan cahaya menjadi objek. Dia kata kita melihat peristiwa,
kita kata kita melihat orang, kita melihat heroin, kita melihat hero, kita melihat watak-watak, kita melihat kejadian, kita melihat aksi. Cuba jangan pandang layar tu. Cuba masuk panggung wayang nanti, jangan pandang layar tu. Toleh tengok cahaya. Tengok projection light tu. Tengok sebenarnya yang kamu kata objek tu sebenarnya cahaya. Macam di panggung wayang tu. Jadi ada orang dia mabuk dengan layar tu. Ada yang dia study apa tu cahaya. Apa dia cahaya? Apa yang membuatkan merah tu jadi merah? Apa yang dikatakan biru? Kenapa daripada merah jadi biru, daripada biru jadi hijau, jadi kuning? Apa tu? Jadi saya melukis dan saya mahu kamu juga melukis. Kamu mengenal cahaya. Cahaya tu siapa? Cahaya tu diri kamu. Pada semua yang saya telah lakukan secara sangat organik sepanjang 6 tahun lepas, ada beberapa perkara lah yang saya boleh anggap sebagai dapatannya ya. Pertama, meneroka semula tradisi Melayu dari sisi fizik kuantum dapat dijadikan satu pendekatan baru yang bebas dari logika turutan pensejarahan barat dan seni moden. Kedua, terdapat beberapa keseharian antara paradigma tradisi Melayu dengan paradigma fizik kuantum, terutama dari segi prinsip-prinsip asas. Bahasa visual tradisi Melayu dalam beberapa keadaan adalah selari dengan bahasa visual fizik kuantum yang cuba menguraikan fenomena-fenomena tenaga di peringkat subatomik. Ini dapat membuktikan bahawa beberapa tanggapan negatif terhadap tradisi Melayu dan juga banyak tradisi dan kosmologi tradisi yang lain adalah tidak berasas. Ketiga, kualiti keberadaan dalam inner quality of being dan pengalaman dasar suci berpotensi untuk diterokai dengan menerapkan prinsip-prinsip asas dan mengambil kira pendekatan yang saya panggil alternate shape return secara alami atau praktis, bukan teori semata-mata. Tradisi dalam konteks ini adalah hidup dari segi intrinsik, bukan ekstrinsik semata-mata. Dan tidak lagi hanya wujud sebagai kesedaran sejarah atau antropologi semata-mata, juga tidak lagi hanya dipinjam atau dieksploitasi secara cetek. Dan yang keempat, tradisi perlu didepani semula dan dimurnikan menerusi gabungan seni dan sains agar dapat dihayati dengan lebih dekat dan mendalam. Di dapatan-dapatan yang diperolehi ini pada saya lah boleh dikembang dan berpotensi harapnya untuk membentuk asas bagi kajian-kajian masa depan. Sorry mistake spelling. Tentang kosmologi dan tradisi Melayu yang lebih komprehensif, menyeluruh dan rentas bidang. Ia diharap pada saya dapat memberi sumbangan yang penting, itu doa saya lah, kepada penghayatan yang lebih dekat dan mendalam terhadap tradisi Melayu
dalam konteks cabaran-cabaran semasa dan akan datang, terutama sekali yang terkait dengan kelestarian berasas kosmologi, dengan kesihatan mental dan dengan healing ataupun pemulihan. Tapi penerokaan masih berterusan. Lagi hayat masih ada. So it's not conclusive. This is an ongoing process and hopefully I will be able to do this until the day I drop. Thank you very much for listening. I'm sorry for all the technical glitches. Saya minta maaf lah atas beberapa kesilapan teknikal yang berlaku sebelum dan semasa pembentangan saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua. Saya tahu bulan puasa ni agak ngantuk, mata saya pun dah merah sikit dah ni. Jadi terima kasihlah kepada mereka yang sanggup bersama dengan saya mendengar kuliah ini. So saya serahkan semula kepada saudara Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.